Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap kamu siap nah jawapan ni. Okey, kita tengok soalan uji minda 1.1a. Okey, soalan 1 kita nak lengkapkan jadual ni. Okey, kalau asas dia 5, yang ni saja asas 5 yang ada, maka indeksnya 3. Sini jawapan dia 3. Kat sini jawapannya negatif 4. Okey, asas 1/2, indeksnya 10, sini 10. Okey, asas indeks dia 6. Mana asas dia? Indeks 6. Oh, tak ada pula no kat sini. Oh, M. Oh, sorry. M. Jadi pun boleh ubah ni M kat sini. M. Okey, asas N. Indeks dia 0. Asas 9. Indeks 9. Asasnya 0.2. Okey, indeks 4, asasnya negatif 3/7. Okey, asas X, indeksnya 20. Okey, indeks 2, asasnya 2 1/3. Okey, asas 8 ni tak ada kuasa kan? 8 ni tak letak apa-apa, maksudnya kuasanya adalah 1. Okey, nombor 2. Nyatakan pendaraban berulang berikut dalam bentuk indeks A kuasa N. Okey. Ini jawapan dia kita tengok berapa kali A tu ada berapa kali. A tu ada 6 tu ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawapannya adalah 6 kuasa 6. Okey, kamu mesti buat macam ni ya. Salin soalan dia. Kan, nyatakan. Kalau kamu tak salin soalan, nanti kamu nak rujuk balik. Susah lah kan. Pendaraban berulang berikut dalam bentuk indeks A kuasa N. Okey, soalan A, 6 darab 6 darab 6 darab 6 darab 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali, maka jawapannya adalah 6 kuasa 6. Okey. B. Soalan B, 0.5. Nah, 0, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, kita tulis 0.5 darab 0.5 darab 0.5 darab 0.5 darab 0.5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Maka jawapannya adalah 0.5 kuasa 7. Ingatlah, kalau dia perpuluhan, kita kena letak kurungan. Okey, C. Okey, 1/2 darab 1/2 darab 1/2 darab 1/2. Kita ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kali. Maka jawapannya, cikgu tulis jawapan saja. Nah, sepatutnya kamu kena tulis lah macam ni. Soalan dan jawapan. Okey, jawapannya adalah 1/2. Okey, mesti kena kurungan. Sebab ini adalah pecahan. Kuasa 4. 1, 2, 3, 4. Okey, soalan D. Soalan D, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Negatif M duduk dalam kurungan. So, kita kena letakkan dalam kurungan. Negatif M kuasa 5. Okey, soalan E. Okey, 1, 2/3. 1, 2, 3. 3. Jadi, 1, 2/3. Mesti letak dalam kurungan. Sebab bila pecahan, kena letak dalam kurungan. Kalau tak letak dalam kurungan, maksudnya atas ni saja, pengangkar saja kuasa, yang lain tak kuasa. Padahal yang semua ni kuasa ada sama. Okey, kuasa 3. Soalan F, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 1/n kuasa 6. Okey, kena letak dalam kurungan sebab dia adalah pecahan dan juga pecahan negatif. Dan ada negatif. Okey, soalan nombor 3. Tukarkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks kepada pendaraban berulang. Okey, kepada pendaraban berulang. Kita tengoklah kalau 3 kali. Kan? Kalau 3 kali tu, kita darablah 3 kali. Senang sangat. Okey, A. Negatif 3 kuasa 3. Sama dengan negatif 3. Mesti kena letak dalam kurungan. Sebab dia ada negatif. Darab negatif 3. Darab negatif 3.
negatif 3. Okey, B. Soalan B 2.5. 2.5 kuasa 4 sama dengan 2.5 kuasa 4 darab 2.5 darab 2.5 darab 2.5. Kalau perpuluhan masa penerapan berulang dia, kita tak letak kurungan. Tapi kalau negatif, mesti letak kurungan. Okay, C 2/3 kuasa 5 sama dengan 2/3 darab 2/3 darab 2/3 darab 2/3 darab 2/3. 5 kali. Yang ni pun kita tak letak kurungan semasa dia pendaraban berulang. Yang ni kita letak kurungan, kamu kena faham. Kalau kita tak letak kurungan, 2 sahaja yang kuasa 5. Jadi kita kena letak kurungan untuk mewakili 3 sekali lah kuasa 5. Yang ni pun dia tak ada negatif. Jadi memang kita tak letak kurungan. Nombor ni macam ni saja. Okey, C, D. Soalan D. Soalan D soalan apa? D negatif 2, 1/4 kuasa 3. Jadi negatif 2, 1/4 darab negatif 2, 1/4 darab negatif 2, 1/4. Okey, macam ni. Depan tak payah letak kurungan pun. Sebab negatif ni dia tak sangkut dengan apa-apa operasi kat depan dia. Macam ni saja. Yang ni memang kena letak kurungan. Okey. Yang ni cikgu letak kurungan. Kalau kamu nak letak kurungan pun tak apa. Kan, saya keliru pula. Tangan tu tak letak, tangan ni tak letak. Letak senang. Okey. Kena letak, cikgu rasa ni kena letak. Kalau tak letak, maksudnya negatif ni yang lain, yang ni darab. Tak boleh, dia kena letak bagi sama. Okey. Soalan E, K kuasa 6 sama dengan K darab K darab K darab K darab K darab K. 6 kali lah. 3, 4, 5, 6. Soalan F, negatif P kuasa 7 sama dengan negatif P darab 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 negatif P. 7 kali lah. Okey, soalan F, G. 1/M kuasa 8. 1/M kuasa 8 sama dengan 1/M. 1/M darab 1/M darab 1/M darab 1/M darab 1/M darab 1/M darab 1/M. Berapa kali dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab 1/8 kali lah. Soalan G. Soalan H. Soalan H kita ada nombor dan juga pemboleh ubah. 3N. 3 nombor, N pemboleh ubah lah. Satu sebutan algebra. Jadi 3N kuasa 5 sama dengan 3N darab 3N darab 3N darab 3N darab 3N. Ini tak payah letak kurungan sebab dia tak ada negatif pun. Okey. Okey, kemudian kita tengok uji minda. Kamu boleh semak nah, uji minda 1.1b. Okey, uji minda 1.1b. Kita tengok, tulis setiap nombor berikut dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas yang dinyatakan dalam kurungan. Jadi 81 ni dia nak asas 3. Jadi kita buat pembahagian berulang, kita bahagilah dengan 3. Okey. Jadi kita buat pembahagian berulang. 81 bahagi 3. 81 bahagi 3, 27. Soalan 1. Okey lah. 27 bahagi 3 sama dengan 9. 9 bahagi 3 sama dengan 3. 3 bahagi 3 sama dengan 1. Maka jawapan kita nombor tunggal 81 ni sama dengan 3 kuasa 4. Okey, soalan B. Soalan B 1, 5, 6, 2, 5. Dia letak dalam kurungan asasnya 5. Jadi kita kena bahagi 5 lah. Jadi 1, 5, 6, 2, 5 bahagi 5. Jawapannya 3, 1, 2, 5.
3, 1, 2, 5. Bahagi lagi 5 dapat 6, 2, 5. Bahagi lagi 5 dapat 1, 2, 5. Bahagi lagi 5 dapat 25. Bahagi lagi 5 dapat 5. Bahagi lagi 5 dapat 1. Dan jawapan yang kita kena tulis adalah 1, 5, 6, 2, 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 kuasa 6. Okey, soalan C. 64 per 125. Okey, 64 ni pengangka, penyebutnya adalah 125 dan di mana dia beri asas kat kita adalah asas yang diberi adalah 4 per 5. Jadi asas untuk pengangka adalah 4. Jadi 64 bahagi 4. Asas untuk penyebut adalah 5. Jadi 125 bahagi 5. Okey, jadi 64 bahagi 4 sama dengan 64 bahagi 4 sama dengan 16. 16 bahagi 4 sama dengan 4. 4 bahagi 4 sama dengan 1. Maka kita dapat pengangkanya adalah sama dengan 4 kuasa 3. Kita tengok penyebut pula. 125 bahagi 5. 125 bahagi 5 sama dengan 25. 25 bahagi 5, 5. 5 bahagi 5 sama dengan 1. Maka penyebutnya adalah 5 kuasa 3. Maka jawapannya adalah 64 per, ni markah, simbol bagi markah, 64 bahagi 64 per 125 sama dengan 4 per 5 kuasa 3. Okay, nah? Macam ni. Kita kena letak dalam kurungan sebab kuasa 3 ni kita tak mau 4 sahaja yang kuasa 3. Kita tak boleh tulis 4 kuasa 3 per 5 kuasa 3. Tak boleh. Kita kena satukan dia. Okay, 4 per 5 kuasa 3. Nah? Kita ringkaskan dia. Okey, A, B, C dah siap. D pula. Soalan D. Okey, soalan D kita perpuluhan. 0.0003. Asasnya 0.2. Jadi, kita kena bahagi dengan 0.2. 0.0032 bahagi 0.2. Jawapannya adalah 0.0016. Bahagi 0.2 kita dapat 0.008. Bahagi lagi 0.2 kita dapat 0.04. Bahagi 0.2 lagi kita dapat 0.2. 0.2 bahagi 0.2 dapat 1. Jadi bila dah dapat 1 kita kena berhenti. Maka jawapan kita adalah 0.00032 sama dengan 0.2 kuasa 1, 2, 3, 4, 5 kuasa 5. Okey, tengok soalan E. Soalan E, negatif 16384. Asasnya negatif 4. Ni ya, cikgu tulis rapat sangat. Cikgu tulis semula kat bawah ya. Negatif 16384 bahagi dengan negatif 4. Negatif bahagi negatif, of course. Jawapannya positif. Maka kita dapat positif 4096. 4096 bahagi lagi negatif 4. Positif bahagi negatif. Jawapannya negatif. Maka kita dapat negatif 1024. Negatif 1024 bahagi lagi dengan negatif 4. Okey, sebab asasnya dia nak negatif 4 kan. Okey, so bahagi lagi dengan negatif 4. Jawapannya 256. Bahagi lagi dengan negatif 4. Okey, kita dapat negatif 64. Negatif 64 bahagi negatif 4. Jawapannya positif pula. Positif 16. Bahagi lagi dengan negatif 4. Jawapan dia apa? Negatif pula. Negatif 4. Bahagi lagi dengan negatif 4. Dapatlah 1. Maka jawapan untuk ni negatif 16384 untuk integer negatif ni adalah negatif 4 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuasa 7. Mesti letak dalam kurungan sebab ini adalah integer negatif. Okey, soalan F. Ada soalan F. 1 per 16. Di mana asasnya dia nak negatif 1 per 4. Okey, dia nak asas negatif 1 per 4. Okey, negatif ni sama ada negatif 1 ataupun negatif
Nah, cikgu ambil ni sebagai 16 bahagi dengan negatif 4. Sebab kalau salah satu nombor tu negatif, contohnya lah negatif 1 bahagi 4, maka kita mesti tulis. Kita akan tulis dia dalam bentuk negatif 1/4. Ataupun jika nombor tu di bawah 1/-4, kita juga akan tulis negatif 1/4. Okey. Untuk yang ni, cikgu pilih 4 ni sebagai nombor negatif lah. Sebab mudah kita nak bahagi. Sebab 16. 1 ni dia bahagi dengan berapa pun jawapan dia 1 kan. Jadi cikgu ambil 16 ni, cikgu bahagi dengan negatif 4. Okey, 16. 1 ni dia akan ikut je lah. Sebab dia akan dapat sama nanti. Kalau penyebut dia tu kuasa 2, pengangkut apa akan kuasa 2 lah. Nah, tambah-tambah kalau dia tu nombor 1, kuasa berapa pun jawapan dia tetap 1. Okey, mari kita tengok nah. Okey, 16. 16 kena bahagi dengan negatif 4. Kan? Bahagi dengan negatif 4. Jadi 16 bahagi dengan negatif 4, jawapannya negatif 4. Sebab negatif bahagi positif, positif bahagi negatif, negatif. Okey, bahagi lagi dengan negatif 4 dapat 1. Maka jawapannya kalau 16 ni asasnya adalah negatif 4 kuasa 2. Sebab dia 2 kali kan. Jadi 1 pun 1 bahagi 1 dapat 1. 1 bagi 1 lagi dapat 1. Jadi kita ambil 1/16 sama dengan negatif 1/4 kuasa 2. Okay. 1/16 sama dengan negatif 1/4 kuasa 2. Okay. Kita tengok uji minda 1.1. Ni cikgu harap kamu semak lah kamu punya jawapan. Cikgu nak kamu betul semua ni. Kamu buat jalan kerja macam ni. Semak lah. Kalau ada pen merah, write dengan pen merah. Kalau tak ada, kamu guna je lah pen color apa pun. Janji kamu semak. Right nah, cikgu dah bincang dah. Okey, jangan lupa tulis tarikh dekat buku kamu ya. Okey, tengok uji minda 1.1C. 1.1C. Kita tengok soalannya adalah hitung nilai bagi setiap nombor dalam bentuk indeks di bawah. Okey, hitung nilai. Okey, soalan ni dia tak bagi tahu kat kamu nak guna kalkulator ataupun tak. Jadi kita buat dua-dua cara. Kita buat dua-dua cara dalam satu jawapan. Tengoklah cikgu buat. Soalan satu adalah 9 kuasa 4. Okey. Soalan A. 9 kuasa 4. Kalau pendaraban berulang, kita tahu kita kena darab 4 kali kan. Jadi kita tulis 9 darab 9 darab 9 darab 9. Kita tulis macam ni. Terus kita boleh tekan kalkulator, guna kalkulator. 9 kuasa 4 sama dengan 6561. Tadi cikgu ajak tekan cara nak tekan kalkulator. Kamu tekan nombor 9. Tekan 9. Tekan simbol kuasa, kemudian tekan 4, tekan sama dengan, so dia keluarlah jawapan dia tu 6561. Okey, soalan B negatif 4 kuasa 5. Jadi kita tulis negatif 4 darab negatif 4 darab negatif 4 darab negatif 4 darab negatif 4. Cikgu ingatkan dekat kamu kalau soalan tu masuk periksa soalan macam ni, dia akan bagi markah dekat kamu dekat sini satu markah. Kalau kamu tak buat jana kerja ni yang pendaraban berulang ni, kamu terus tekan kalkulator, kamu mungkin akan dapat 1 markah ataupun kamu tak dapat langsung markah. Itu bergantung kepada skema jawapan pada tahun tu lah. Jadi itulah berhati-hati yang ni memang kena tulis pendaraban berulang dia. Sebab dia tak bagi tahu kita kan nak guna yang mana satu. Kalau dia bagi tahu soalan yang dia bagi tahu nak guna pendaraban berulang, senang kita guna pendaraban berulang. Kalau dia kata guna kalkulator, senang kita terus tekan kalkulator je, kita tak payah dah ni. Tapi soalan macam ni kamu kena berhati-hatilah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 betul dah. Jadi jawapannya negatif 4 kuasa 5. Tekan kalkulator, dalam kertas kamu pun kamu boleh rujuk yang cikgu tunjuk tadi nah. Jadi kita dapat jawapan negatif 1024. Okey, soalan C. 2.5 kuasa 3 sama dengan 2.5 darab 2.5 darab 2.5. Jawapan yang kita dapat adalah 15.625. Okey, soalan D. Soalan D negatif 3.2 kuasa 3
sama dengan negatif 3.2 darab negatif 3.2 darab negatif 3.2. Kita tekan kalkulator, kita dapat negatif 32.768. 768. Okey, soalan E 3/8 kuasa 5. Dalam pecahan 3/8 darab 3/8 darab 3/8. Maafkan cikgu. Okey, 3/8 darab 3/8 darab 3/8. 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bila kita tekan kalkulator, kita dapat jawapannya adalah 243/3278. Okey. Soalan E, F lah. Okey, soalan F. Negatif 1/6 kuasa 4. Okey, sama dengan negatif 1/6 darab negatif 1/6 darab negatif 1/6 darab negatif 1/6. Tak muat dah berhujung. Sama dengan jawapan yang kita dapat adalah 1/1296. Tengok nah, negatif darab negatif positif. Okey, positif darab pula dengan negatif, negatif darab negatif dapat positif. Sebab tu jawapan dia akan jadi positif. Sebab itulah pentingnya kita letak negatif ni dalam kurungan sekali dengan pecahan ni lah masa kita tekan kalkulator. Kalau tak letak negatif ni sini dikuartiri, dia akan dapat negatif kalau tak letak dalam kurungan. Okey. Okey, F, G. Soalan G, 1/2/3 kuasa 2. Kuasa 2 ni 2 kali je. 1/2/3 darab 1/2/3. Sama dengan jawapannya adalah 27/9. Okey. Soalan G. Soalan H. Negatif 2 1/3 kuasa 3 sama dengan negatif 2 1/3 darab negatif 2 1/3 darab negatif 2 1/3 sama dengan jawapannya adalah negatif 12 19/27. Okey nah, kamu boleh write lah guna pen merah. Kalau tak ada pen merah, guna pen yang lain. Okey, kita jumpa lagi minggu depan dengan subtopik hukum indeks. Okey, hukum indeks ni cikgu akan bagi nota dekat kamu. Nota ni nanti kamu akan print dan lekat dalam buku. Nota tu semua cikgu ambil daripada buku teks juga. Okey, semua soalan ni semua ada dalam nota tu. Kalau kamu print yang tu, nanti kita akan buat dalam tu, kamu tak payah salin banyak lah sebab dalam tu jadual ni semua ada dalam lembaran kerja yang cikgu akan bagi nantilah minggu depan. Okey, Assalamualaikum.